السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah masjid rahimakumullah. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi beri kita kesempatan, masih lagi pilih kita untuk sama-sama mengisi masa kita, memperuntukkan kesibukan kita ni untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Allah kata la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidun wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita tahu tuan-tuan, puan-puan, kita selalu dengar ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita mengajar bahawasanya dalam Al-Quran Allah bila mana dia nak bagi tahu satu benda besar, dia nak suruh kita perhati betul-betul antara style ataupun trend yang Allah lakukan ialah Allah akan bersumpah dengan beberapa perkara yang dianggap agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat surah Al-Balad yang kita baca tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala pertamanya dia bersumpah dengan Mekah tu sendiri. La uqsimu bihadzal balad. Allah kata aku bersumpah dengan negeri ini, iaitu Mekah. Dan Allah juga bersumpah selepas mana Allah kata wa anta halum bihadzal balad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penduduk Mekah itu sendiri. Wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam satu tafsirannya. Sebagai isyarat kepada kita tuan-tuan bahawasanya selepas daripada sumpah-sumpah yang Allah lakukan ini, Allah nak bagi tahu kita satu mesej yang penting. Apa dia? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah kata aku janji bahawasanya hidup kamu ni akan dipenuhi dengan kesusahan. Hidup kamu, style, trend hidup kamu ni akan dijalankan atas muka bumi ni dalam penuh keadaan susah payah. Tak kiralah kita ni orang kaya ataupun orang miskin, bahkan sebelum itu kalaupun kita Islam ataupun bukan Islam, tua ataupun muda, asal saja kita ni bernama insan, maka Allah janji bahawasanya hidup kita ni akan dilalui dengan penuh kepayahan dan kesibukan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Orang kaya akan susah cara kaya. Orang miskin akan susah cara miskin. Orang sakit akan susah cara orang sakit. Bahkan orang yang sehat pun akan susah cara orang sehat. Masing-masing akan ada cabaran. Tak ada orang yang hidup dalam dunia ni tenang tanpa ada masalah. Sebab semua benda tu hanya akan berlaku dalam syurga nanti. Kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir ulama-ulama sebut tuan-tuan, macam mana kalau kita tengok seorang bayi, Allah Subhanahu wa taala dengan penuh orang panggil apa? Kemampuan. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk jadikan seorang bayi lahir-lahir pandai berjalan, pandai makan siap-siap. Tak ada masalah apa-apa. Boleh kan tuan-tuan? Kita kata tak ada apa-apa. Tapi Allah tak tentukan hidup manusia macam tu. Kita tengok anak kita. Lahir daripada satu level ke satu level, dia akan orang panggil susah. Daripada duduk terlentang saja nak boleh terlengkup,
nak boleh orang panggil apa? Meniarap, maka dia akan demam. Dia akan, orang panggil apa? Macam-macam lah. Kita boleh tengok anak kita sendiri. Daripada tak ada gigi, nak tumbuh gigi macam mana? Dengan demam, dengan susahnya, dengan payahnya dan sebagainya. Menunjukkan apa? Hidup kita macam tu. Sejak bila kita lahir, sampai kita hidup besar, sampai akhirnya. Hidup kita sentiasa kita perlu berusaha, kita kena buat kerja, kita banyak benda yang kita kena buat, bukan duduk saja. Maka orang panggil apa? Dalam hal tu kita tak ada pilihan. Sebab itu adalah cara yang Allah tentukan untuk kita. Baik. Sekarang ni kita ada pilihan apa tuan-tuan? Kita ada pilihan satu je. Sama ada kita nak jadikan kehidupan kita yang susah ini untuk ataupun dalam jalan yang Allah redha, ataupun sebaliknya. Sebab susah, kita pasti akan susah. Sibuk, kita pasti akan sibuk. Cabaran, kita tetap akan ada cabaran. Tak kira kita ni siapa. Tapi kita ada pilihan, sama ada untuk jadikan kesibukan kita ni untuk jalan yang Allah redha, ataupun sebaliknya. Sebab akan ada manusia yang mana Allah sebut dalam Quran, amilatun nasibah. Allah cerita dalam Quran, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzan khashi'ah amilatun nasibah. Ada orang yang mana dalam dunia ni dia amilah, dia susah, dia buat kerja untuk survive hidup dia. Tapi adakah kesusahan dia itu akan berakhir dengan kematian? Tak, bahkan nasibah. Bila mana Allah bangkitkan dia semula dekat akhirat, kesusahan itu akan berterusan, bahkan akan bertambah dalam neraka Allah wa'aliyadzubillah. Jadi kita ucap syukur banyak-banyak Allah, tuan-tuan, puan-puan, Allah jadikan kita dalam hari yang sibuk macam ni. Kita semua hari ni hari weekdays, orang baru balik kerja. Allah SWT pilih kita untuk bersama-sama dalam orang panggil majlis yang sebegini indah. Di kala manusia-manusia yang lain yang mungkin Allah tak pilih, yang masing-masing dengan hal masing-masing. Kita ucap syukur banyak-banyak sebab semua ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berada dalam majlis yang sebegini indah. Majlis yang orang panggil apa? Dibuat semata-mata untuk mempertingkatkan iman kita. Kita tahu tuan-tuan, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya bahawasanya iman adalah satu benda yang akan naik dan akan turun. Dia boleh naik dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan boleh berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'iyadzubillah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, ada Allah sebut ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi dan sebagainya. Allah kata, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu beriman kepada Allah, pada Rasul, pada kitab, kepada hari kiamat dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam agak hairan. Allah SWT mula-mula ditujukan ayat ni kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Orang ni orang yang telah diiktiraf keimanan dia kepada di sisi Allah SWT. Allah kata, wahai orang-orang beriman, apa arahan dia? Aminu, hendaklah kamu beriman. Tadi Allah kata dia ni dah beriman. Kemudian Allah kata apa? Hendaklah kamu beriman. Ulama-ulama sebut, Ibnu Katsir dan tafsirnya sebut sebahagian riwayatnya mengatakan bahawasanya ini adalah bertanda bahawasanya iman adalah satu benda yang perlu dijaga. Yang mana kalau dia adalah hati, kita tak selesai lagi cerita dia. Kita beriman, ya kita beriman, adakah selesai tanggungjawab kita terhadap iman kita? Kita kata tak. Sebab orang beriman pun diarahkan ataupun dituntut untuk memperbaharui iman dia dari satu semasa dan ke semasa yang lain. Dan kita kata majlis-majlis ilmu yang seumpama inilah merupakan wasilah ataupun cara yang terbaik untuk kita mempertingkatkan iman kita, untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Pertama sekali, saya bukanlah orang yang patut berada dekat sini. Pertama sekali saya dapat maklum ini adalah malam slot Ustaz Khairat Anwar. Maka orang panggil apa? Bila mana air ada, debu langsung tak guna. Kita kata, kita ada air, untuk tayamum tak sah guna untuk guna debu. Maka sebenarnya ini slot untuk Ustaz KA. Maka sebab itu tak selayaknya saya untuk berada dekat depan ni untuk bercakap. Cumanya kabarnya Ustaz KA kita ada urusan lain, maka saya diminta oleh Ustaz Abu Talha. Mana Ustaz Abu Talha? Ustaz Abu Talha keluarlah untuk menggantikan. Kemudian kita kata bila saya sampai kat sini, saya tengok tiba-tiba ada Ustaz Hashimi kita kat depan. Tambah lagi faktor untuk tak layak saya bercakap. Sebab kita kata dalam sejarah kita tahu semua, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia tidak pernah berfatwa, dia tak pernah mengajar, dia tak pernah bertazkirah pun ketika mana Malik fil Madinah. Ketika mana Imam Malik, tok guru dia, berada dekat dalam sekitar kawasan dia dekat Madinah tu. Maka apatah lagi orang macam saya yang langsung tak sama dengan Imam Syafi'i. Nak dia Ustaz Hashimi saya tak tahu lah, mungkin sama lah kot dengan Imam Malik. Cumanya sepatutnya saya tak layak lah nak bercakap depan ustaz saya sendiri, depan sini saya sendiri. Cumanya kita kata atas mengambil semangat, orang panggil apa, wa dzakir
Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang kita kena saling mengingati antara satu sama lain. Sebab apa? Antara salah satu cara untuk kita test kita ni hati kita masih hidup ataupun tidak. Allah kata apa? Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah tazkirah yang kita dengar saban hari itu memberi manfaat kepada kita, ada perubahan dalam diri kita, alhamdulillah, maka itu tandanya hati kita masih lagi hidup dengan iman. Tapi kalau saban hari kita dengar tazkirah, saban hari kita dengar kuliah, tapi amal kita tidak meningkat, bahkan mungkin berkurang, wa'iyadzubillah, maka kita bimbang, hati kita tidak lagi hidup dengan iman. Sebab apa? Allah janji bahawasanya tazkirah ataupun peringatan-peringatan yang diberikan ini akan memberi kesan pada hati yang bagaimana? Hati yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, jadinya saya datang ke sini sebagai mengambil semangat mudzakarah, munasahah yang dianjurkan oleh agama kita. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, kemudian saya nak cerita masalah saya, tuan-tuan. Saya diberi orang panggil arahan oleh Ustaz Abu Talha. Okey. Dia tak ada kat sini ya. Ke kira ghibah juga. Tak apa, nanti dia tengok video tak kira ghibah lah. Saya diminta untuk bercakap tentang soal ikhlas. Dalam poster-poster yang disebarkan di Facebook 2-3 hari, sibuk bercakap tentang Tuan Badrul Hisham akan bercakap tentang soal ikhlas. Walaupun saya tak pernah redha pun benda tu. Sebab apa? Sebab bila kita tengok tentang masalah ikhlas, subhanallah tuan-tuan, satu topik yang sangat-sangat besar. Satu topik yang sangat-sangat payah untuk disebut. Bila mana ulama-ulama kita, bila kita tengok perbincangan tentang perasaan ikhlas ataupun sifat ikhlas yang patut ada dalam setiap hati kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulama-ulama kata tak adalah satu benda yang lebih besar sangat, melainkan lebih besar daripada ikhlas ni. Sebab ikhlas merupakan kunci ataupun tonggak untuk setiap amal kita. Cumanya bila saya sampai dekat masjid ini tadi, saya terpandang yang dekat TV tu tentang persediaan tentang Ramadan. Persediaan tentang Ramadan yang mana kita bakal insya-Allah menghadapi ataupun menerima kunjungan Ramadan dalam masa 3 ataupun 2 hari daripada hari ini. Dan perkara Ramadan, tuan-tuan, bahkan dia sebenarnya dalam setiap ibadat, dia sangat berkait rapat dengan topik ikhlas yang mungkin kita bincang pada malam ni. Sebab apa, tuan-tuan? Setiap ibadat dia akan ada sekurang-kurangnya 2 fungsi ataupun 2 komponen utama. Kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bab solat contohnya, semua ulama sepakat bahawasanya setiap mana orang itu bila mana dia telah memenuhi syarat solat, syarat rukun dan syarat untuk solat, maka solat dia dikira sebagai sah. Seorang manusia yang mana bila dia semayang, dia dah cukup dengan wuduknya, dengan tutup auratnya, dengan menghadap kiblatnya dan sebagainya, maka di sisi perbahasan fiqh, maka ibadat ini dikira sebagai sah. Apa maksud dia sah, tuan-tuan? Maksudnya dia tak perlu ulang, dia tak perlu qada, dia tak perlu bayar fidyah dan sebagainya. Maka ibadat dia dikira sah. Timbul benda yang sama juga kalau kita tengok dalam masalah puasa kita. Sebagai persediaan kita nak menghadapi puasa, kita tengok dalam bulan puasa, bila kita nak belajar tentang puasa, bila kita nak belajar tentang fiqh siyam dan sebagainya, maka orang akan banyak berbicara tentang perkara yang membatalkan puasa. Supaya apa? Supaya tidak lakukan dan puasa dia sah. Hatta dalam takrifan puasa sendiri pun, kalau kita tengok, tuan-tuan, ulama-ulama akan sebut apa maksud puasa dari sudut teknikalnya, dari sudut istilahnya, dia akan sebut apa? Al-imsak anil muftirat. Puasa-puasa ini ialah orang panggil menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka dekat situ akan bermulalah perbahasan panjang terhadap puasa ni, tentang apakah perkara yang membatalkan puasa. Maka segala rongga akan diperincikan, segala lubang akan diperincikan, maka semua benda yang berkaitan dengan rongga akan diperincikan. Sebab apa? Sebab perkara itu dianggap sebagai membatalkan puasa. Maka timbullah macam-macam cerita. Bila puasa tak boleh korek hidung contohnya. Maka seorang manusia ni dia boleh tahan diri dia daripada korek hidung dia, mungkin daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan tak korek hidung. Raya baru dia korek hidung. Sebab nak jaga diri daripada muftirat ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sedangkan kalau kita tengok, tuan-tuan, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia sebut tentang puasa awal-awal sekali,
ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, sekarang aku nak wajibkan kepada kamu ibadat puasa seperti mana aku pernah wajibkan puasa ini kepada umat-umat yang terdahulu. Dalam tafsiran yang kata ahli kitab, Nasrani dan sebagainya. Supaya apa? Aku nak wajibkan puasa ini kepada kamu wahai orang beriman supaya kamu tidak korek hidung. Supaya kamu tidak makan. Supaya kamu tidak minum. Adakah begitu ayatnya? Tak. Allah Subhanahu wa taala bila disebut tentang puasa, maka mula-mula sekali Allah rangkumkan ataupun Allah ikatkan amal ibadat puasa ni dengan satu benda yang paling utama. Yang mana kita faham bahawasanya itulah goal ataupun hadaf kita yang paling utama melalui ibadat puasa, iaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Sebab apa? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi sebut macam mana? Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi kata, siapa-siapa yang mampu tahan diri dia, siapa-siapa yang tak mampu untuk menahan diri dia daripada melakukan maksiat. Dalam hadis itu disebut sebagai apa dia? Az-zur. Al-qaul az-zur, iaitu berbohong, cakap keji dan sebagainya. Wal amala bih, dan melakukan perkara-perkara yang keji, yang maksiat. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah SWT sebenarnya tak pernah berhajat pun kepada dia supaya dia tinggalkan makanan dia tinggalkan minuman dia. Maka sebenarnya tuntutan puasa yang sebenar-benarnya tuan-tuan bukanlah kepada kita nak meninggalkan makanan ataupun minuman kita. Yang patut menjadi fokus utama kita bila kita nak bercakap tentang puasa secara khususnya, yang mana ibadat yang kita akan jumpa 2-3 hari ini insya-Allah, bukanlah pada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Walaupun tidak dinafikan bahawasanya perkara yang membatalkan puasa juga merupakan sebahagian daripada orang panggil perkara yang patut dibincangkan kalau kita nak bincang tentang amal ibadat puasa ini. Tapi kita kena betulkan fokus kita mula-mula sekali sebelum kita nak puasa, apa yang kita nak achieve, apa yang kita nak capai melalui puasa kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kita macam kita sebut dalam ayat tadi, yang mana puasa ini sebenarnya untuk membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berapa ramai orang yang puasa, rubba shaimin alaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Nabi kata berapa ramai orang yang mampu tahan diri dia daripada perkara membatalkan puasa. Dia boleh untuk tak makan, dia tak minum dalam waktu puasa dia, tapi Nabi kata apa? Itu sahaja yang dia boleh buat. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Dia puasa, apa yang dia dapat? Lapar. Dia tak makan, betul dia tak makan. Dia tak minum, dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, semua dia tak buat. Tapi apa yang adakah dia akan mencapai yang matlamat utama yang Allah setkan kepada kita dalam melalui puasa tadi supaya kita bertakwa? Tak. Nabi kata illa al-ju'. Dia dapat ju'. Dan berapa ramai orang yang bangun malam, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dia tak akan dapat apa-apa sahaja melainkan orang panggil berjaga malam. Dan mungkin sekarang boleh tambahlah, dia dapat tengok bola lah kot. Kan? Dia bangun, dia dapat berjaga malam, tengok bola. Tapi adakah dia akan dapat sesuatu yang sepatutnya dia dapat melalui qiyamul lail tadi? Maka kita tak dapat. Hasilnya daripada apa tuan-tuan? Adakah dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadat dia tadi? Kita kata tak. Isu dia sekarang bukan isu perkara yang membatalkan amal ibadat. Sebab tu kita kata tadi, orang yang buat ibadat dengan penuh cukup lengkap rukun, syarat, maka ibadat dia dikira sebagai sah. Tapi adakah setiap ibadat yang sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kata tak. Bukan semua amal ibadat yang sah dari sudut fiqahnya, yang memenuhi syarat dan rukunnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kata dalil dia apa tuan-tuan? Berapa ramai orang yang salat dalam keadaan dia berwuduk dengan baik, dalam keadaan orang panggil apa? Tutup aurat, menghadap kiblat dan sebagainya. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat semua perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi tiba-tiba bila kita cek, dia buat ibadat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Syarat pertama sekali untuk diterima satu-satu amal ibadat ialah dia kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadat walau secantik mana sekalipun, dari sudut fizikalnya, dari sudut appearance luarannya, walaupun sehebat mana sekalipun,
Tapi andai kata tak ada satu tonggak utama yang menjadi syarat paling penting untuk satu-satu ibadat untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai ikhlas, maka ibadat itu akan menjadi haba'an mansura. Dalam Quran Allah cerita bagaimana ada orang yang mana dia buat amal ibadat dan dia rasa ibadat dia diterima. Wa qadimna min amalin ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk dekat akhirat nanti orang-orang yang buat ibadat, Allah kata ini amalan kamu. Kamu rasa kamu dah buat amal ibadat, Allah tunjuk ibadat kita, adakah benda tu bernilai di sisi Allah? Allah kata faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan dia sebagai benda yang umpama debu-debu berterbangan yang tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW cerita bagaimana manusia. Ada dua jenis manusia dalam masalah ibadat ni. Pertama sekali dia buat ibadat yang mana Nabi kata dia beribadat dengan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga akan menyebabkan dia dengan syurga jaraknya hanya sejengkal. Nak katanya dia itu dekat sangat dengan syurga. Orang tengok dia buat ibadat memang subhanallah, memang ahli sunnah wal jamaah, akidah salafi kita kata. Memang tak ada masalah apa-apa dah. Memang cantik. Tapi tiba-tiba datang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk neraka Allah. Dan ada juga orang yang mana kalau kita tengok amal ibadat dia merupakan amal perbuatan dia dalam hidup ni merupakan amal perbuatan orang ahli neraka, sehingga menyebabkan dia dengan neraka tak sampai pun sejengkal lagi. Dekatnya dia dengan neraka, kemudian datang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk dalam neraka Allah. Dalam tafsir ni, dalam syarah hadis ni, setengah-setengah ulama sebut apa tuan-tuan? Dia sebut apa maksud dia? Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, yang menyebabkan dia tu dah dekat sangat dengan syurga, tapi tiba-tiba datang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk neraka. Apa maksud dia tuan-tuan? Setengah ulama sebut maksudnya apa? Dia punya amal secara luarannya ialah amalan ahli syurga. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia qiyam, dan dia buat semua benda-benda yang orang ahli syurga buat. Tapi semua itu dilakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ada niat-niat lain di sisi Allah dalam hati dia, yang mana dia lakukan ibadat itu untuk kepentingan dunia dia. Maka datang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka masukkan dia dalam neraka Allah. Begitu pentingnya sifat ikhlas, yang mana tak ada benda ni ibadat kita tak terima, dan ibadat yang penuh dengan keikhlasan maka dia akan menjadi ibadat yang istimewa. Kalau kita tengok tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW cerita. Hadis panjang, saya pun tak berapa ingat. Dalam Bukhari disebut as-siyamu junnah. Puasa-puasa kita ni tuan-tuan ialah perisai. Perisai kepada banyak benda. Perisai kepada nafsu syahwat kita, perisai kepada kita punya nafsu amarah kita, dan banyak benda. Perisai. Nabi kata as-siyamu junnah. Dan bila mana orang puasa, Nabi kata fala yarfus wala yajhal. Orang yang puasa dia tak sepatutnya bercakap kotor, bercakap keji, bercakap lucah, dan dia juga tak patutnya buat benda-benda yang orang jahiliah buat. Wa inni mru'un syatamahu aw qatalahu. Nabi kata, kalaulah ada orang yang datang kepada seorang manusia yang sedang berpuasa ni, datang dengan tujuan mencerca dia, datang dengan tujuan untuk memaki hamun dia, datang dengan tujuan untuk ajak dia bergaduh, maka Nabi suruh orang yang berpuasa ni kata apa? Qul inni sha'im. Aku puasa, aku puasa. Dan Nabi sambung lagi hadis tu, Nabi kata apa? Nabi kata, wallahi la khulufu fami sha'im. Nabi cerita tentang mulut, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala min rihin misk, daripada haruman kasturi. Dan kita tengok nanti hadis ni menyebabkan ulama mazhab Syafi'i kata makruh untuk orang gosok gigi selepas pada zawal sebab menghilangkan bau. Sedangkan bau itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhir hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Dia kata as-sawmu li. Allah kata as-sawmu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi. Baik, kita nak cerita tentang puasa yang disebut sebagai Allah kata puasa itu bagi aku, dan aku akan berhak bagi pahala kepada dia. Dalam tafsiran ataupun dalam syarah hadis ni tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan puasa itu kepada diri dia, sedangkan semua ibadat sepatutnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat untuk siapa?
Untuk Allah. Kita zakat untuk Allah, dan semua ibadat kita hanya saja kerana Allah. Tapi dalam hadis ni Nabi nak bagi Allah nak bagi tahu bahawasanya puasa ialah milik aku dan bagi aku. Baik, apa maksud dia? Setengah ulama kata ini sebagai satu tanda tasyrif ataupun sebagai satu tanda kemuliaan bagi ibadat puasa. Sebab apa? Allah SWT bila dia nak muliakan satu benda, dia akan sandarkan benda itu kepada dia. Contohnya bila Allah kata Baitullah, rumah Allah. Adakah maksudnya rumah tu Allah duduk dekat situ ke? Tak. Tapi sebab apa? Sebab nak memuliakan Kaabah ataupun Masjidil Haram tu, maka Allah kata itu ialah Baitullah. Itu adalah rumah Allah. Dan bila mana dalam kita tengok dalam cerita Nabi Saleh, naqatullah fasuqiyaha, unta Allah. Adakah maksudnya Allah ni pera unta dan sebagainya? Tak. Tapi nak katanya unta itu ialah unta mukjizat, maka Allah sandarkan kepada saya selalu jadi macam ni. Sebagai kemuliaan, maka ibadat puasa disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kemuliaan. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut as-saumu li wa ana ajzi bihi, dan aku akan bagi pahala mengikut kehendak aku. Baik, kalau kita tengok ibadat-ibadat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kat kita siap-siap sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya orang panggil skema pemarkahan. Kalau kita tengok dalam ibadat sedekah. Baik, kalau kita tengok dalam ibadat sedekah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Baik, Allah bila nak cerita tentang pahala orang yang bersedekah, Allah kata apa? "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah umpamakan dia ni seperti menanam sebiji biji benih. Yang mana biji benih ni akan tumbuh 7 tangkai, yang mana setiap tangkai ni akan ada 100. Dan maka ulama-ulama sebut apa? Pahala sedekah dia boleh jadi daripada 1 hingga ke 700 kali ganda. Maksudnya kalau kita sedekah RM1, dia boleh menyemai sampai RM700. Nak mudah-mudah faham kita. Baik, dan begitu juga setiap imam ibadat, salat kita kata Allah kata apa? Salat Nabi kata salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Orang yang sembahyang Jumaat lebih afdal untuk daripada sembahyang bersendirian sebanyak 27 kali darjat ataupun 25 kali darjat dalam riwayat yang lain. Cuma tiba-tiba bila masuk soal puasa, Allah kata apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Bila sebut tentang puasa, Allah tak bagi tahu tentang skema pemarkahan. Allah kata apa? Terbuka. Sebab puasa ni semata-mata untuk aku. Semata-mata hanya kerana aku, dan benda ni tak ada campur tangan dengan orang lain. Sebab ulama-ulama sebut ibadat-ibadat lain dia lebih mudah untuk terdedah kepada riak. Kalau kita tengok solat, contohnya tuan-tuan. Kita tengok solat. Solat ni benda orang nampak. Tak, orang nampak kita solat. Bila kita solat, orang nampaklah kita solat. Maka benda tu akan lebih mudah untuk kita berasa kita nak tunjuk dekat orang. Dan macam juga sedekah, orang akan nampak kita keluarkan duit, masukkan dalam tabung dan sebagainya. Tapi puasa, ada orang nampak tak kita puasa tuan-tuan? Tak ada. Puasa ialah betul-betul ialah amalan hati kita. Hanya kita dengan Allah je tahu kita puasa ke tak. Dan puasa ni hanya boleh riak kalau dengan cara kita bagi tahu dekat orang. Selagi kita tak bagi tahu kita puasa, orang takkan tahu. Melainkan kita bagi tahu. Kalau kita puasa sunat contohnya, pergi kat pejabat, orang tak tahu kita puasa. Melainkan sampai waktu lunch, orang akan ajak kita keluar lunch, kita pun, saya ni bukanlah nak riak kan, tapi saya ni puasa. Baru start boleh kita nak riak time tu. Innalillah. Tak, baru boleh kita nak riak. Menunjukkan begitu eksklusifnya pahala puasa. Disebabkan apa? Apa yang membezakan puasa ni berbanding amal-amal lain? Disebabkan sifat ikhlas yang ada pada orang yang berpuasa. Menyebabkan pahala dia tidak akan dikira mengikut skema pemarkahan yang biasa. Bahkan Allah kata apa? Aku akan bagi ikut suka aku. Dan kita faham Allah ni sangat-sangat pemurah, sangat-sangat orang panggil apa nak bagi. Maka bila mana ibadat tu disertai dengan ikhlas, maka ibadat tu sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbanding satu lagi, mana-mana ibadat yang baik tapi tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadat tu akan jadi sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Dan kita tahu selain pada ikhlas, ada rukun yang kedua dalam satu-satu ibadat untuk diterima, ialah
ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang manusia bila dia solat, bila dia buat zakat, bila dia beribadat dengan ibadat yang betul, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab nak menunjuk, bukan sebab nak orang panggil apa, nak mendapat nama dan sebagainya, tapi betul-betul memang buat kerana Allah, tapi tiba-tiba dibuat bukan dengan melalui cara Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah benda itu akan diterima oleh Allah? Kita kata jawapannya juga tidak. Sebab Nabi kita dah bagi tahu awal-awal lagi, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa-siapa yang buat ibadat, siapa-siapa yang buat benda yang ibadat yang bukan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak perlu fikir panjang adakah benda ini diterima, adakah mungkin kemungkinan Allah ampun ke tak. Ibadat tu Nabi kata fahuwa rad. Ibadat tu pasti akan tertolak by default, automatic. Bukan kita kata, Nabi kita kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk kita buat ibadat, untuk poin yang kita kali ini tuan-tuan, pertama sekali kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah cerita dalam hadis tadi, Nabi cerita dalam hadis ini tadi. Kemudian kita kata kita kena mengikut petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa berlaku sebarang penambahan ataupun berlaku sebarang pengurangan. Hanya dengan cara ini sahajalah ibadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sebut tadi mula-mula tentang masalah ikhlas, ikhlas merupakan benda yang sangat-sangat penting yang kita kena usaha. Yang kita sangat kena usaha, benda yang bukannya boleh datang sehari dua, bahkan dia memerlukan orang panggil tamrin ataupun latihan yang berterusan dan mujahadah yang tak pernah kenal erti putus asa untuk mencapai peringkat betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat memandang tinggi ibadat-ibadat yang dilakukan kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedang gelaran ikhlas ini Allah tak akan bagi melainkan pada orang-orang yang istimewa. Kita tengok dalam Quran, Allah SWT gelarkan siapa dia orang ikhlas ni. Pertama antaranya ialah Nabi kita Yusuf alaihi salam. Bila Nabi Yusuf digoda oleh perempuan, digoda oleh harta dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kadzalika linusrifa anhu su. Kadzalika linusrifa anhu su wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah cerita Allah telah selamatkan Yusuf ni. Yusuf kita tahu cerita dia, orang handsome, tampan, bergaya dan sebagainya, dan digoda oleh perempuan yang sangat tinggi kedudukannya di sisi masyarakat dengan harta dan sebagainya. Dan kita tahu sebagai manusia biasa pastinya akan ada orang panggil naluri dalam hati lelaki muda, lelaki yang sedang meningkat usia remajanya, tapi Allah selamatkan dia. Macam mana Allah kata, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami selamatkan dia daripada perkara-perkara maksiat, kan, pada perkara-perkara yang fahsya, daripada zina dan sebagainya. Dan Allah katakan apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab dia tergolong dalam golongan kami, hamba-hamba kami yang ikhlas. Itu ialah buah ataupun faedah daripada sifat ikhlas yang ada dalam hati kita untuk selamatkan diri kita daripada fitnah dunia yang ada pada hari ini. Tak ada cara lain tuan-tuan melainkan kita kena betul-betul usaha supaya kita ni betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok satu lagi, tak ada cara lain tuan-tuan untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kita kena minta kepada Allah. Ramai kita kata kita nak mujahadah, maka berbagai-bagai tips kita keluarkan, tapi kita lupa bahawasanya hati kita berada di celah-celah jari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak saya sebut celah-celah jari kat sini? Masjid ni okey kan? Kalau masjid lain saya susah pula, dia celah-celah jari, maksudnya Tuhan ni ada jari tapi tak sama dengan jari makhluk. Panjang pula cerita dia. Dan Nabi kata apa? Hati manusia berada di antara asabi'ar rahman, jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah boleh ubah ikut suka Allah. Sebab tu Nabi ajar kita antara doa yang paling utama apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nabi ajar kita bahawasanya hati kita ni sentiasa akan berada dalam bolak-balik, yang mana tak akan ada yang mampu untuk sabatkan dia, tak akan ada benda yang boleh untuk tetapkan dia atas jalan kebenaran melainkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi cerita, Nabi kata dia takut sangat pada akhir zaman, lebih takut takut kepada syirik, yang mana dia lebih halus daripada dabibun naml, daripada benda yang orang panggil semut yang hitam atas batu yang hitam yang gelap, yang orang tak nampak, tak perasan pun.
Maka para sahabat bertanya, kalaulah macam tu rupanya syirik, di mana dalam cerita ni apa dia? Riak dan sebagainya. Macam manalah kami boleh selamatkan diri kami daripada benda-benda macam tu? Maka Nabi ajar kita doa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur, maka boleh kita amalkan supaya Allah bagi kita ketetapan hati untuk sentiasa ikhlas berbuat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. So, tak ada cara lain tuan-tuan untuk ikhlas. Ikhlas benda yang penting, dia merupakan tonggak supaya ibadat kita diterima. Dan tak ada cara lain untuk ikhlas melainkan pertama sekali kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sentiasa berusaha tanpa erti putus asa. Dan benda ni bukan boleh datang sehari dua, melainkan selepas daripada mujahadah kita yang tak henti-henti untuk ikhlaskan diri kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada masalah lagi tuan-tuan? Tak masuk isyak lagi. Sebenarnya saya jarang tak masuk isyak ni. Baik. Kita sambung sikit lagi pasal Ramadan. Nah, saya selalu, sebab saya pergi mana-mana masjid sekarang ni, saya akan cerita benda yang sama. Dan saya nak cerita dekat Masjid Mustaqim, sebagai masjid yang seperti pulang ke kampung. This is my home. Dan orang-orang yang semanhaj. Baik, kalau kita tengok dalam Quran tuan-tuan, kita sebut puasa, kita sebut pun bulan puasa. Nah, kita selalu sebut tentang bulan puasa seolah-olah Ramadan ini ibadat yang ada padanya ialah puasa. Tak ada benda lain dah. Orang sebut bulan apa? Bulan puasa. Sedangkan ada dua ibadat yang besar lagi dalam yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran tentang bulan Ramadan yang kita nak sampai ni. Allah SWT mula-mula sekali bila dia nak sebut tentang Ramadan, dia kata apa? Dia sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah bila dia sebut tentang Ramadan, selain daripada kaitkan dengan puasa, Allah kaitkan dengan satu benda, iaitu Al-Quran. Di mana bulan ini dipilih sebagai turunnya Al-Quran, masa dan tempat untuk Allah turunkannya Al-Quran. Bahkan dalam riwayat sebut semua kitab-kitab samawi, semua kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah diturunkan pada bulan Ramadan. Dan Ramadan merupakan bulan yang sangat signifikan dengan Al-Quran, menyebabkan sepatutnya kita, di samping kita memfokuskan diri kita dalam ibadat puasa semata-mata, kita kena ingat juga Ramadan juga merupakan bulan, bukan setakat bulan puasa, tapi dia ialah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Dan kita tahu antara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap kali malam mula Ramadan Nabi akan tadarus Al-Quran. Dengan cara yang Nabi kita buatlah. Bukan macam cara kita yang beda juzuk 27 Ramadan kita buat khatam Quran bagi kain pelikat. Sebab kita nak suruh cepat khatam baru dapat kain pelikat. Tak apalah, kurang-kurang dia baca Quran. Ada orang kata ni tak sunnah. Ya, memang tak sunnah, tapi sekurang-kurangnya. Pertama, kita kata bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran. Dan kita kena jadikan bulan ini sebagai starting point bagi siapa-siapa yang jarang ataupun renggang hubungan dia dengan Al-Quran. Maka waktu inilah cara yang terbaik untuk kita kembali kepada Al-Quran. Dan Al-Quran kita tahu tuan-tuan, benda yang Nabi wasiatkan kepada kita. Nabi SAW sebut dalam hadis dia apa dia? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Al-Quran Nabi kata kamu kena baca. Sebab apa? Sebab Al-Quran ni akan datang pada hari akhirat sebagai syafaat kepada kamu. Apa maksud syafaat tuan-tuan? Kita selalu sebut syafaat. Apa maksud syafaat? Abu Talha, apa maksud syafaat? Sebab entah kenakan anda kenakan entah balik. Kama tadin tudan. Syafaat dalam bahasa Arab kita panggil apa? Dia asal perkataan syafaat. Kita sebut apa? Wasyaf'i wal watr. Kalau kita sebut witir itu sebagai ganjil, syafa' maksudnya apa? Genap. Bila sebut, dia lawan dia. Syafa' lawan dia witir. Witir apa dia tuan-tuan? Kita tahu semua, witir ni bulan puasa kita tak pernah tinggal witir. Kita semua mazhab Hanafi waktu bulan puasa. Masya-Allah tabarakallah. Sembahyang witir tak pernah tinggal. Masuk satu Syawal lupa habis dah witir. Itu antara perkara-perkara ajaib lah kita. Waktu bulan puasa sebulan tak pernah tinggal. Masuk satu Syawal aja. Tak ada dah orang sembahyang witir. Tak ada dah orang sembahyang witir. Sedangkan witir ni suatu benda yang sangat-sangat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia kata dia tak akan terima penyaksian orang yang tak sembahyang witir. Tuan-tuan. So kalau Imam Ahmad ada kat Malaysia, waktu kita buat hudud,
Tak ada orang boleh masuk mahkamah menjadi saksi. So syafa' dengan witir. Witir ialah ganjil dan syafa' ialah genap. So syafa' ni apa tuan-tuan? Syafa' ni dia panggil penggenap kepada amalan kita. Kita ada amal, tapi amal kita ada lompang sana sini. Kita sembahyang, tapi sembahyang kita ada yang tak khusyuk. Kita puasa, tapi masa time-time puasa juga lah kita mengumpat, contohnya. Wa'iyadzubillah. Dan ada banyak benda amal kita yang lompang. Maka Quran ini akan datang sebagai syafi'an, sebagai orang panggil penggenap kepada amal. Dia akan dapat bantu. Dia akan dapat menggenapkan yang mana-mana kurang dalam amal kita. So kita kata Quran satu benda yang tak boleh ditinggalkan walaupun sedikit. Dan Quran ni untuk semua. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil bararah walladhi yatata'ta' wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Bila sebut tentang Quran, Nabi nak bagi tahu tak ada orang yang rugi. Tak kira dia tu alim, tak kira dia tu jahil, tak kira dia tu pandai baca Al-Quran, tak kira dia tu tak reti baca Al-Quran. Semua ada nasib ataupun semua ada bahagian dalam Al-Quran. Nabi kata orang yang pandai baca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil bararah. Bila dia pandai baca Quran, maka padanlah Allah akan bagi dia kelebihan, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Baik. Orang yang tak pandai baca Quran macam kita tuan-tuan. Ada orang kata, "Ustaz, saya bukan tak pandai baca Quran, tapi iyalah kalau baca Quran salah. Salahkan berdosa." Pandai. Dia bukan setakat jahil tapi pandai pula kat situ. Dia kata dia tak boleh baca Quran, bukan tak mau baca Quran, sebab kalau baca Quran salah. Baca Quran salah, kena laknat ustaz. So kita kata apa? Kita nak bagi tahu kat dia bahawasanya Nabi kata untuk orang macam hang pun dah ada siap-siap dah. Apa dia? Nabi kata wallazi yatata'ta. Orang yang baca Quran dalam keadaan tak. Kita pun tak tahu nak terjemah apa tak ni. Kata antara perkara gharib hadis lah ni. Tak. Tuan-tuan pun boleh teka dia kot. Baca Quran sangkut-sangkut lah senang cerita. Tak. Tak. Huruf dot dengan zat pun lebih kurang. Fa dengan pa pun. Pa tak ada dalam Quran. Pa huruf Jawi. Kalau ada bid'ah. Dia tak reti baca Quran. Adakah orang ni dilaknat? Kita kata salah baca Quran? Tak. Nabi kata wallazi yatata'ta wa huwa alaihi syaq. Dia baca cukup susah. Hari ni baca bunyi Jawa, esok baca bunyi Kedah, lusa baca bunyi Perak, kan? Minggu depan baca bunyi Kelantan. Orang macam ni Nabi kata falahu. Bukan Ustaz Hashimi. Ustaz Hashimi orang Kelantan yang alim, masya-Allah. Jangan, Ustaz Hashimi orang hafiz Quran. Orang Kelantan macam saya lah. Yang tak berapa pandai, Nabi kata apa? Falahu ajran. Dia akan dapat 2 pahala. Dan ulama-ulama sebut apa? Pahala disebut Al-Quran. Dan pahala dia sanggup bersusah payah dengan Al-Quran. Sebab tu kita kata Quran, bila kita tengok ta'rifan Al-Quran tuan-tuan, ulama-ulama sebut Quran ni bila nak ta'rifkan Quran mesti ulama-ulama akan sebut beberapa unsur yang sama. Walaupun ta'rifan yang berbeza tapi unsurnya tetap akan sama. Pertama sekali dia akan sebut kalamullah. Quran ni ialah kalamullah. Tak apalah tak mau bincang kalamullah nafsani ke apa semua tu kita bagi Asy'ariyah punya situ. Tapi antara benda yang disebut tentang Quran apa dia? Yuta'abbad bitilawatih. Quran ni yuta'abbad bitilawatih. Dengan hanya melantunkan benda tu, dengan hanya menyebut ayat Al-Quran, dia dianggap sebagai ibadat. Dan benda ni tak ada dalam benda lain, hatta termasuk dalam hadis qudsi dan hatta termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hadis kalau kita baca, benda tu tak dianggap sebagai ibadat, melainkan kena ada benda yang lain pula, kita beramal dan sebagainya. Tapi Quran, dengan semata-mata kita baca, tak faham maksud ke, salah ke, bukan sengaja lah, tak pandai ke, makhraj tak betul ke, tapi Allah bagi fadilat kelebihan pada Al-Quran, yuta'abbad bitilawati. Hanya semata-mata sebut, kita akan dapat pahala. Dan Nabi SAW bagi tahu, orang yang baca Quran, Nabi kata apa? Satu bacaan Quran menyamai 10 pahala. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu sebagai satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bukan langsung kita kalkulate, kita tengok Fatihah ada berapa huruf, kali 10, banyak dah ni. Bukan. Nak menginta bahawasanya Quran ni sangat-sangat, orang panggil render kepada pahala yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dan Quran, kita kata tadi, membacanya. Allah kata, warattilil Qur'ana tartila. Ibadat Quran termasuk dengan membaca. Dan ibadat Quran juga termasuk dengan mendengar. Allah kata dalam Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila sebut tentang Quran, bukan sekadar ibadat tu hanya berkaitan dengan membaca. Yang mana kita tahu tadi membaca tak kira. Yang pandai akan dapat bahagian pandai, yang tak berapa pandai pun akan dapat bahagian tak pandai. Itu membaca. Quran juga, kalau tak boleh nak baca, apa kita boleh buat? Wa idza quri'al Quran
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran pada kamu, kamu juga boleh beribadat dengan cara macam mana? Fastami'u lahu. Kamu kena dengar. Wa ansitu, dan kamu kena senyap, tenang dan tenteram. La'allakum turhamun. Moga-moga dengan cara itu kamu akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencela orang yang mendengar Al-Quran tapi tidak mengambil perhatian. Allah kata afala yatadabbarunal Quran. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah kata tidakkah mereka memerhatikan Al-Quran itu? Kalaulah mereka pasti perhati Quran betul-betul, mereka akan pasti dapati Quran yang tidak ada percanggahan ataupun kepelikan dalam Al-Quran ni. Maka kita kata ibadat Quran termasuk membaca, termasuk mendengar, termasuk juga kita mentadabbur Al-Quran itu sendiri. Maka kita kata banyak sangat kita boleh buat, dan bulan Ramadan yang kita nak sampai ni adalah bulan Al-Quran. Maka saya seru diri saya dan diri tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah sekalian untuk sama-sama dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan yang seterusnya, terakhir sekali puan-puan. Tadi tak sempat habis kan, ini dah belajar pula. Yang kedua, ramai orang tak perasan antara latifah ataupun cara Allah SWT susun ayat dengan cantik sebagai satu isyarat yang tak langsung. Kalau kita tengok dalam Quran tuan-tuan, tuan-tuan boleh balik malam ni buka mushaf, kita tengok susunan Allah. Allah letak ayat Quran mula ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam yang kita baca tadi. Baik, kita tahu dah. Cerita tentang nak mewajibkan puasa. Satu. Kemudian Allah turunkan ayat selepas tu Allah cerita tentang syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dan Allah start cerita balik. Allah cerita tentang hukum hakam puasa. Siapa yang melihat bulan maka dia wajib puasa. Kemudian Allah cerita wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak mampu berpuasa, contohnya dia boleh bayar fidyah. Dan Allah cerita semua tentang berkaitan dengan puasa. Berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan puasa. Dan bahkan selepas pada itu pun Allah cerita lagi. Allah kata uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah cerita semua berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Tapi di celah-celah ayat ni, kalau kita tengok secara logiknya, kalau kita nak berucap, kita akan berucap dalam tema yang sama. Kan? Kita akan cerita tentang benda yang sama. Tapi dalam ayat Quran ni, dalam cerita ni, Allah mulakan dengan cerita tentang Al-Quran. Kemudian Allah cerita tentang puasa dan Allah describe secara detail apakah hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Tiba-tiba dalam celah-celah ayat itu Allah kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dalam tiba-tiba Allah sebut cerita tentang puasa hukum hakam puasa. Allah selit wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, sekiranya hamba-hamba aku bertanya tentang aku, maka bagi tahu pada mereka inni qarib, aku dekat. Dekat macam mana? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengkabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan maka hendaklah mereka itu menyahut seruan aku dengan mentaati aku dan beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada aku, la'allahum yarshudun. Semoga mereka akan mendapat petunjuk. Ulama-ulama sebut tuan-tuan, antara keajaiban ataupun antara latifah yang ada dalam susunan ini, bagaimana Allah nak cerita tentang perkaitan rapat ibadat yang utama dalam bulan Ramadan selain daripada Quran, selain daripada puasa ialah doa. Bulan Ramadan ialah bulan untuk kita berdoa tuan-tuan. Allah selitkan mesej doa di celah-celah ayat tentang puasa, ayat tentang Al-Quran, untuk menggambarkan begitu besarnya kadar ataupun begitu besarnya orang panggil bahagian yang ada dalam ibadat yang bernama doa ini di sisi Allah, tambah-tambah dalam bulan puasa. Maka kita kata depan kita ada bulan puasa, ada bulan Ramadan, kita tahu dalam bulan Ramadan ada puasa, adanya Al-Quran, dan ada satu lagi iaitu doa. Doa yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ni. Hatta kita kata apa? Terlalu banyak sangat hadis Nabi SAW yang cerita tentang bagaimana manusia itu disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muqinina bil ijabah. Mereka sangat yakin yang Allah akan terima permohonan mereka. Dan ulama-ulama sebut Allah bila dia janji untuk terima permintaan hamba dia, Allah akan terima dalam sama ada Allah bagi apa yang kita nak, ataupun Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta, ataupun Allah simpan benda itu untuk di akhirat, ataupun Allah akan selamatkan kita daripada keburukan yang kita tak tahu hasil daripada permintaan itu tadi. Maka kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima permintaan kita, tambah-tambah dalam bulan yang sangat-sangat dekat dengan doa ni tadi.
Maka kita kena orang panggil apa? Ambil peluang manfaat bulan Ramadan ini untuk kita pertama sekali puasa, kemudian untuk kita baca Quran, dan kemudian kita mempertingkatkan doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu hukum hakam doa ni ada dua jenis lah secara umumnya. Dipanggil satu doa al-ibadah dan satu lagi dipanggil doa al-mas'alah. Doa masalah ni kita nak minta, kita nak sihat, kita nak kaya, kita nak exam lulus, kita nak suruh janggut lebat macam Abu Talha. Itu sunnah tak? Boleh. Itu panggil doa al-mas'alah. Dan satu lagi dipanggil doa al-ibadah. Kita tak minta apa-apa, tapi kita semata-mata nak puji Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dianggap sebagai doa, sebagai ibadat. Maka marilah sama-sama, saya seru sekali lagi tuan-tuan, puan-puan, dari saya dan tuan-tuan sekalian, untuk sama-sama kita gunakan peluang yang ada di hadapan kita untuk kita optimize, untuk kita utilizekan Ramadan kita kali ini, supaya Ramadan ini betul-betul jadi satu Ramadan yang bermakna, bukan semata-mata Ramadan yang bersifat ritual yang kita selalu buat. Semata-mata tak tahan makan, tahan minum yang kita sebut tadi. Bahkan Ramadan kali ini betul-betul Ramadan yang akan membawa kita kepada darjat ketakwaan yang Allah sebut la'allakum tattaqun tu tadi. Dan yang sekali lagi saya minta maaf untuk silap salah dan saya, dan insya-Allah lah sekali lagi saya takkan datang lah kalau Ustaz Syimi dah ada. Kalau saya tahu memang saya takkan datang pun. Cuma Ustaz Abu Talha dia panggil tadlis. Dia tadlis ni maksud dia sembunyi. Dia kata Ustaz KA tak ada. Jumaah ada ni Ustaz. Takkan nak biarkan umat macam ni. Maka kita terpanggil lah. Tapi kalau kita tahu Ustaz Hashimi ada, wallahi kita tak datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga Allah bagi taufik pada kita untuk beramal yang saleh mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.